Untuk kali ini kita nak bercerita juga bagaimanakah matlamat pembangunan mapan di Malaysia di bawah PBB digariskan Sustainable Development Goals ataupun dalam bahasa Melayunya adalah matlamat pembangunan lestari dan juga perkara ini telah pun dilaksanakan di Malaysia dan juga di talian melalui talian Skype bersama dengan kami sekarang adalah Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi untuk kita melihat apakah perkembangan pelaksanaan SDG ini di Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Ridwan. Alhamdulillah, nampaknya kita kembali lagi bertemu. Walaupun tidak secara fizikal, tetapi tidak mengapa secara maya lah kita berbicara pada hari ini, Doktor. Mungkin mukadimahnya, sehingga hari ini, bagaimanakah pelaksanaan SDG yang digariskan di bawah PBB ini di Malaysia? Ya, alhamdulillah di Malaysia sekarang ni kalau kita lihat di seluruh dunia lah sekarang ini satu proses sedang berlaku satu proses yang dinamakan Voluntary National Report. Maknanya dalam kata lain laporan kebangsaan yang dilakukan secara sukarela. Maknanya ada 41 negara. Maksud Malaysia salah satu daripada 41 negara sekarang ni yang committed untuk melaporkan secara detail dan laporan ini akan dilaporkan di High Level Political Forum di United Nations pada bulan Julai nanti. Jadi ini memperlihatkan bagaimana komitmen Malaysia untuk mencapai kelestarian, untuk mencapai MPL ini, matlamat pembangunan lestari ini. Jadi dan proses ini berlaku di semua peringkat ni, di kementerian, di Putrajaya dan juga di peringkat lokal dengan dibantu oleh pelbagai pihak. Jadi saya rasa insya-Allah ini satu proses untuk memastikan bahawa kita sama-sama mencapai matlamat pembangunan lestari secara menyeluruh. Baik, Doktor, bila kita menyebut mengenai kelestarian ini memang sinonim lah dengan nama Dr. Zainal Abidin Sanusi. Memang kita tak nampak orang lain dah. Tapi hari ini kita nak memfokuskan kepada kerohanian teras pencapaian matlamat pembangunan lestari. Definisi kerohanian itu dalam SDG ini sebenarnya bagaimana? Okey, terima kasih atas apa yang disebut tadi. Kita sama-sama dan juga dengan SPM lah selalu menyokong untuk kita MPL ni. MPL bukan Malaysia Premier League tu. Matlamat pembangunan lestari. Orang negara IKA, ya. Alright, saya alhamdulillah saya sangat gembira kali ini kerana bila kita boleh mengangkat tema kerohanian sebab saya rasa kita ini SDG MPL ini dengan makna kerohanian itu adalah nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai ketuhanan adalah sesuatu yang memang tak boleh dipisahkan dengan MPL. Kerana kita bermula, diri kita ini, motivasi kita untuk pembangunan sebenarnya adalah spiritual. Ya, untuk pembangunan yang bukan sekadar pembangunan material, tetapi pembangunan yang melibatkan kerohanian. Jadi ada dua perkara di sini. Pertamanya, apabila kita katakan apa maksud kerohanian ini adalah satu bahawa kita kena pastikan bahawa apa sahaja pembangunan yang berlaku dalam contohlah dalam SDG ke-17 MPL itu kerohanian, nilai teras, kebahagiaan, kesejahteraan itu mesti menjadi asasnya. Ya, apa pun pembangunan tidak boleh mengedepikan perkara ini. Kalau kita ketepikan, yang itulah yang jadi pembangunan yang tidak lestari. Ya, jadi dalam Islam pun dalam Islam dan juga agama lain lah, tidak ada agama yang bertentangan dengan MPL ini. Semua menganjurkan tiga perkara. Ya, kalau saya boleh UIA sikitlah. Ya, ada tiga perkara. Hubungan sesama dengan Tuhan, hablum minallah. Ya, hubungan dengan alam sekitar dan juga hubungan dengan kemanusiaan, hubungan manusia. Dan tiga-tiga ini kalau tengok gambar yang ditunjukkan tadi Pak Wan Ika, ada tiga perkara, perkara, spiritual, rohani, ekologi dan kemanusiaan. So ada dua, SDG 16 dan SDG 17 itu kita lebih kurang kita samakan dengan kerohanian, yang kemasyarakatan yang tadi itu gambar tadi itu, dan dari segi ekologinya ada 5 dan seterusnya ada 10 yang kemasyarakatan. Jadi tiga perkara ini memang bertepatan dengan agama Islam dan juga agama lain pun menganjurkan benda yang sama. Mesti menjaga alam sekitar, mesti menjaga hubungan sesama manusia dan mesti menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan ini kita memang ada kita punya rukun negara lah, memang jelas yang kita tak boleh menafikan itu. Jadi dalam konteks itu saya merasakan bahawa kerohanian ini sangat penting dan ini unsur asas yang kita mesti jadikan teras. Walaupun ia tidak termasuk dalam 17 tu, tetapi mesti jadi asas, mesti jadi paksi, mesti jadi teras kerana apa pun jadi kemudian benda ini mesti diutamakan. Kalau kita ketepikan, itulah yang menyebabkan pembangunan kita mengedepikan sebenarnya nilai-nilai kerohanian, nilai keagamaan dan nilai-nilai ketuhanan yang mesti ada dalam jiwa dan budaya kita.
Doktor, saya mengikuti perkembangan doktor apabila melaksanakan SDG ini. Aktiviti banyak dilakukan menyentuh tentang pembangunan material. Contohnya untuk kita mengurangkan kadar kemiskinan dari segi alam sekitar dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita melihat pembangunan secara material. Tetapi dalam aspek kerohanian ini, apakah contoh aktiviti untuk kita membangunkan aspek pembangunan kerohanian ini? Ya, okey. Di sini kalau kita tengok secara khususnya, saya tak tahu boleh panggil Pok Wan ke boleh panggil Ridwan. Boleh. Apa ni, dia SDG yang paling dekat adalah 16 dan 17. Dia SDG 16 ini bicarakan bagaimana institusi yang kukuh, institusi yang adil, institusi yang sama, dan SDG 3, MPL 3 ini kesihatan dan kesejahteraan. Jadi kalau kita tengok dari segi aksinya, dari segi praktikalnya, saya suka untuk menceritakan sedikit latar belakang gambar yang ditunjukkan tadi. Ya. Ada dua aspek di sini. Ya. Pertama, kita sudah ada contoh bagaimana di Surau Al-Mu'min di Taman Mutiara di Gombak. Ya. Kita nak memperlihatkan bahawa kerohanian ini, keagamaan ini bukan sekadar fardu ainnya sahaja. Ya, fardu kifayahnya bukan sekadar fardu ain dari segi ritual, solat dan itu sahaja, tetapi perlu dibawa keluar. Di mana di surau ini, Surau Al-Mu'min ini, kita telah adakan, ya, masyarakat di situ telah sama-sama membuat program yang dinamakan kebun komuniti. Jadi nukleus utamanya itu surau tu. Tetapi di luar surau itu masyarakat yang terdiri daripada M40 dan juga B40 sama-sama, ya, mengerjakan kebun, dan kebun ini hasilnya boleh dituai dan dibahagi sama dengan masyarakat sekitar. Maknanya daripada aktiviti fardu ain di dalam surau dibawa keluar, dan itu menunjukkan bahawa rohani dan agama dan amalan fardu ain dan fardu kifayah itu mesti bersatu. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, satu aspek untuk menjawab soalan Ridwan tadi adalah kalau kita untuk pastikan bahawa amalan kerohanian inilah sesuatu yang menjurus kepada pembangunan lestari, keamanan, keadilan, adalah perlu adanya bahawa mereka-mereka yang bergerak atas nama agama, ya, pertubuhan bergerak atas nama keagamaan, perlu menunjukkan bahawa mereka juga aktif, ya, untuk membantu masyarakat, untuk memperkukuhkan sosial masyarakat, menjaga alam sekitar. Dan ini kita boleh lihat, ya, dari segi perbincangan antara agama. Ini aktiviti yang jelas perlu diadakan. Interfaith dialog misalnya. Dan kita dah ada satu kumpulan yang memang terus membicarakan bagaimana peranan agama boleh membantu kita mencapai matlamat pembangunan lestari. Jadi ini dua perkara, dua kumpulan aktiviti yang saya rasa bukan kita tak mahu melihat bahawa perbincangan kerohanian, keagamaan ini sesuatu yang diri sendiri je. Ya, seorang-seorang untuk di masjid saja, tidak. Dia mesti keluar dan mesti menyumbang, menunjukkan bahawa agama ini sangat dinamik dan agama ini sangat memperlihatkan bahawa ia sesuai dengan kemajuan dan sesuai dengan pembangunan yang perlu ada. Tetapi perlu diingat, ya, pembangunan itu bukan pembangunan material saja yang seperti Pak Wan cakap tadi, mesti pembangunan yang berbekalkan, berfaksikan kerohanian dan keagamaan dan ketuhanan. Baik, untuk kita mencapai SDG 2030, sekarang ini 2021 ada 9 tahun lagi bakinya. Bagaimana kita memastikan segala perancangan yang seperti mana doktor sebutkan tadi boleh tercapai? Okey, saya bagi contoh lah. Dia pelbagai cara lah. Mungkin kita ketengah. Sebab itu sekarang ni kita pun UAE pun sedang bekerjasama dengan Yadim, ya, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, untuk kita sama cari jalan, untuk kita sama ketengahkan bagaimana MPL ini menjadi sesuatu yang bukan dilihat sebagai tidak Islami atau sebagainya, tapi adalah sesuatu tanggungjawab fardu kifayah kita. Ya. Jadi di UAE khususnya, apa yang kita ketengahkan sekarang ini adalah kita cuba memperkukuhkan, kalau boleh, ya, kita meletakkan matlamat pembangunan lestari ke-18. Ya, apa dia? Dia sepatutnya ada 17 je. Kita tambah sikit lagi untuk kita memastikan bahawa kerohanian ini menjadi teras utama. Kita MPL 18 ini bermakna kelestarian itu diletakkan sebagai kerohanian itu diletakkan sebagai asas utama. Ya, jadi untuk tujuan itu, bagaimana di UAE misalnya, kalau saya boleh bagikan contoh untuk lebih menjadi rujukan, adalah di UAE sendiri misi strategik kita adalah untuk kita memastikan bahawa MPL disamakan pula, bersama-sama disatukan dengan maqasid syariah. Ya, sebab kita yakin bahawa semua asas-asas agama ini sebenarnya memang sudah mengenengahkan, ya, unsur kelestarian itu memang sudah ada di dalamnya.
Jadi kita memang sekarang ini kita cuba bersama dengan pelbagai pihak ya untuk pelbagai dalam memenuhi MPL 18 tu, semua pihak, semua stakeholder, sama ada dia berdasarkan agama atau tidak berdasarkan agama, sama-sama mengenengahkan agenda kerohanian ini untuk kita pastikan bahawa kita mencapai ke-17 ini, dan tambah satu lagi dalam UIA ini, kerana UIA kan dia lebih intensif untuk mengenengahkan unsur spiritual dan unsur kerohanian, unsur keagamaan ini, maka kita perkukuhkan lagi dengan kita sekarang ni cuba kalau boleh ya kita ketengahkan MPL 18. Ya, Doktor, tahun 2030 merupakan tahun yang cukup signifikan kerana banyak perkara pada tahun ini kita jangkakan sesuatu yang akan berlaku pada tahun 2030. Hari Jumaat lepas, pelancaran My Digital yang mana kita memberi fokus untuk meletakkan negara Malaysia sebagai sebuah negara peneraju dalam ekonomi digital. Bagaimanakah kolerasi antara My Digital ini dengan SDG yang kita ingin capai pada tahun 2030 nanti? Okey, terima kasih. Ini soalan yang saya menantikan sebab saya rasa ini nak membawa kita ni sangat praktikal ya. Saya teruja apabila tak pasti ini dirancang atau tidak dirancang ya. My Digital yang dilancarkan itu, pelaksanaan itu dirancang sehingga 2030. Sama dengan masa di mana SDG ini berakhir. Jadi kita meletakkan bahawa ini harus selari. Dan kita merasakan bahawa My Digital ini adalah sesuatu platform, suatu wadah yang sangat penting, sangat kritikal untuk memastikan bahawa jurang antara kumpulan M40 dan B40 itu dikecilkan. Ya, kerana dengan adanya bantuan online, bisnes online dan sebagainya, dia membolehkan bahawa kumpulan yang selama ini tertinggal. Sebab dalam MPL ini, tagline utama dia adalah no one left behind. Tidak ada orang yang tertinggal. Ya, kalau tertinggal maksud kita tak tercapai lah tu. Ya. Jadi dengan adanya My Digital ini jelas kerangka yang kita adakan itu mendekatkan jurang, membolehkan bahawa kita tidak meninggalkan mereka dalam agenda pembangunan ini. Tetapi ya, kita kena pastikan bahawa dalam waktu yang sama, dia boleh dilihat kadang-kadang menjadi dua serampang. Jadi, di waktu orang yang ada akses online misalnya, dia boleh menggunakan khidmat ni dan dia boleh mendapat manfaat daripada My Digital, tapi waktu yang sama kita kena tekankan bahawa ada orang yang tidak ada akses. Jadi bagaimana My Digital ini, saya yakin mereka pasti ada perancangan yang khusus untuk ini memastikan bahawa dengan ada My Digital, dengan perancangan yang cukup cantik dan sebagainya, ketika mana kita merapatkan jurang ini, kita pastikan jangan ada yang tertinggal. Sebab kalau ada yang tertinggal itu, kita gagal dalam memastikan MPL kita tercapai. Jadi My Digital ni saya rasakan sesuatu yang sangat cantik, tetapi peringatan saya, jangan tinggalkan kumpulan yang mungkin sekarang ini B40 makin ramai, orang yang tak ada akses online ini sesuatu yang sangat biasa dibincangkan. Pastikan mereka ini mendapat akses yang sama, menikmati My Digital yang sama. Doktor, hari ini juga kita akan bersama dengan juara pidato SIS4SY. Kita difahamkan doktor juga terlibat di dalam pertandingan ini. Boleh doktor perjelaskan? Okey, alright. Saya kebetulan sudah menjadi, tak tahulah macam mana trofi itu dinamakan Piala Zainal Abidin Sanusi, kerana mungkin zaman kecil-kecil dulu pernah pidato ya. Sepanjang ini alhamdulillah ya, kita nak menggalakkan bahawa kita sudah terlibat dalam 3-4 tahun lah program di Membakut ni ya, di Sabah ni, untuk memastikan bahawa anak-anak ini terdidik ya, anak-anak ini terdidik untuk mencari isu semasa. Dan saya merasakan sekarang ini sangat sangat bersesuaian ketika kita sedang ditunjukkan bagaimana perluan proses vaksin ini, dan kita pastikan, kita tunjukkan bahawa kefahaman ini perlu mendasar, kefahaman ini perlu dididik, perlu diterapkan daripada peringkat kecil. Maka itu kita meletakkan bahawa kita didik keupayaan mereka untuk berfikir, untuk mencanai hujah masing-masing, untuk menghujahkan bahawa vaksin ini sesuatu yang perlu, sesuatu yang kritikal. Ya, jadi saya rasa sangat bersesuaian supaya kita pastikan bahawa tidak ada kumpulan yang tertinggal juga nanti ya, untuk memahami kepentingan, keperluan vaksin ini. Jadi saya rasa ini sesuatu yang sangat-sangat timely lah ya untuk kita bukan calang-calang piala tu nama doktor. Dr. Zainal Abidin. Jadi mungkin antara perbincangan yang kita boleh panjangkan selepas ini, bagaimanakah korelasi antara My Digital tadi dengan SDG boleh diperpanjangkan, tetapi apapun, terima kasih untuk slot ini Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi, Pengarah Pusat Sejahtera untuk Kelestarian dan juga Kemanusiaan UIAM. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini akan